Balu kepada mangsa tetap mendapat perhatian daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Itu antara perkembangan dari Kedah. Langsung bersama Siti Zaidah Osman. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Balu kepada pengawal keselamatan yang maut ditetak di tapak projek perumahan di Bukit Bayan, Sungai Petani 4 Ogos lalu telah menerima faedah pengurusan mayat. Selain itu, Nur Asmah Ismail, 57 tahun, akan menerima faedah orang tanggungan yang dibayar secara berkala sepanjang hayat bermula 1 September ini. Faedah tersebut disampaikan Pengarah Perkeso Kedah Muhammad Harun Osman di Rumah Asmah di Taman Ria Jaya, Sungai Petani. Menurut Muhammad Harun, selepas mendapat maklumat mangsa telah meninggal dunia pada petang Isnin lalu, skuad Perkeso Prihatin Sungai Petani telah mendapatkan beberapa dokumen daripada anak arwah dan faedah pengurusan mayat berjumlah RM2,000 telah diluluskan pada hari yang sama. Beliau berkata kes berkenaan disahkan sebagai bencana kerja mengikut Seksyen 2-6 Akta Keselamatan Sosial Pekerja AKSP 1969 kerana insiden itu terjadi semasa sedang bekerja. Bagi kemalangan yang berlaku semasa bekerja, kita tak kira berapa caruman yang ada. Jika berlaku, kita boleh bayar pada bila-bila masa lah dengan kalau di tempat kerja. Yang memerlukan caruman itu jika ada tuntutan sakit kronik dan sebagainya. Tapi walaupun caruman itu penting lah. Nur Asmah menzahirkan ucapan terima kasih dan terharu di atas keprihatinan pihak Perkeso. Pada masa sama berharap individu yang menyebabkan kematian suaminya menerima hukuman setimpal. Makcik ucap terima kasih banyak-banyak dekat Perkeso. Makcik tak payah nak pergi sana. Dia orang datang rumah terus. Makcik dapat pencen. Alhamdulillah. Ringanlah sikit beban makcik. Tak payah nak susah anak-anak. Makcik nak, kalau nak ikut makcik nak bagi hukuman setimpal lah. Bagi keadilan kepada arwah. Sebab dia kalau dia bekerja betul. Nasib golongan kurang berkemampuan terus dibela. Di Changlun, kira-kira 120 penduduk Kampung Kangar dan kawasan sekitar menerima sumbangan daripada Civil Defence Emergency Response Team SIDET An-Najah di bawah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Sumbangan berupa barangan keperluan harian itu disampaikan Pengerusi Koperasi An-Najah KL Berhad, Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Seri Ahmad Musa So dari rumah ke rumah. Menurut Datuk Seri Ahmad Musa, kesemua penerima terdiri daripada buruh kampung, penoreh getah, pesakit terlantar dan pelajar tahfiz. Allah memberikan rezeki pada sektor korporat. Inilah kata tempat yang sesuai sebab NGO di luar Malaysia memang banyak, sebetulnya banyak. Tapi adakah kami ada ilmu untuk mentasi banjir ataupun masalah? So kita pun minta ilmu lah pada Angkatan Pertahanan Awam supaya training kita kita boleh jalan dah, bukan hanya barang-barangan, tenaga kita, kepakaran kita untuk rakyat Malaysia. Penerima sumbangan yang ditemui menyambut baik usaha murni yang dilakukan SIDET An-Najah dan APM. Terima kasih banyak-banyak kepada SIDET An-Najah kerana hari ini dah menyampaikan sedikit bantuan. Moga dapat mengurangkan bebanan kami lah penduduk kampung di Kampung Kangar. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada SIDET dan APM Negeri Kedah Darul Aman kerana sudi menyumbang bentuk bantuan kepada mak tahfiz kami di sini untuk meringankan bebanan perbelanjaan yang agak tinggi. Sementara itu, Pegawai Bahagian Sekretariat APM Negeri Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata pihaknya amat mengalu-alukan penglibatan pasukan SIDET untuk membantu masyarakat dan tidak hanya tertumpu kepada aktiviti menyelamat semata-mata. Adanya tubuhnya SIDET ini membolehkan mereka ini bergerak bersama dengan Angkatan Pertahanan Awam untuk menyalurkan bantuan kepada
mangsa-mangsa yang ditimpa bencana. Dan selain itu, daripada itu ada juga macam program-program pada hari ini membantu penduduk kampung di kawasan-kawasan yang disasarkanlah atau yang memerlukan bantuan. Di Kedah terdapat kira-kira 40 pasukan SIDET melibatkan agensi kerajaan, swasta dan badan berkanun serta komuniti. Pempengaruh atau lebih dikenali sebagai influencer disaran menggunakan kemahiran dan kepakaran masing-masing untuk menghasilkan video-video bercorak patriotisme. Langkah itu diyakini mampu menyemai rasa cinta dan sayang kepada negara, khususnya melibatkan generasi muda dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Dekan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamaru Azman Khamis berkata, media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube dan Facebook kini dilayari jutaan pengguna sepanjang masa. Malah banyak video yang berkait dengan realiti kehidupan, lawak jenaka dan berbentuk nasihat telah dihasilkan oleh mereka dan ia dikongsi ramai pengguna media sosial. Anak-anak muda pada hari ini, kibarkan jalur gemilang, kreatifkan minda anda. Kerana minda anak muda ini adalah begitu kreatif. Sekiranya aktiviti ataupun jalur gemilang ini kita kreatifkan lagi melalui inovasi, minda dan sebagainya yang lebih positif, saya merasakan akan lebih impak dan lebih menarik. Akan menarik ramai anak muda yang ada pada hari ini untuk bersama-sama menghayati erti kemerdekaan. Semangat cintakan tanah air bukan hanya sekadar menyebarkan jalur gemilang di premis, kenderaan dan bangunan semata-mata. Sebaliknya, ia perlu disemat kukuh dalam hati sanubari dan dijiwai sepenuhnya. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Saya sayang Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun 2022. Malaysia terbaik. Laporan itu mengakhiri berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Zaida dari Kedah.